Hey hey, bersama saya untuk episod ketiga. Fikri Zamri in the house guys. Okay? Hai, Assalamualaikum. Saya buat apa ni? Hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Idea Active Channel. Fikri Zamri, siapa tak kenal? YouTubers, travelog yang paling saya kagumi, yang paling saya suka tengok video dia. Dan lagi satu yang ramai cakap awak punya effort dalam menghasilkan sesuatu video tu memang gila. Contohnya macam naik panjat tasik cermin Tasik cermin. Okey. Bawa gimbal. Tahu gimbal? Bukan tasik cermin je, Kinabalu. Kinabalu, yes. Puncak bawa gimbal. Bawa tu. gimbal. Ui, gimbal tu berat tau. Siapa yang tak tahu, gimbal tu yang kat kamera tu, kalau nak pegang tu berat tau. Kita yang pegang dalam beberapa ketika pun kita rasa macam lenguh. Ini kan lagi Fikri yang naik bukit, naik gunung bawa gimbal. Kadang kita rasa macam, wish, rajin ni dia. Fikri, macam mana awak boleh sampai tahap rajin bawa gimbal tu? Okey, sebenarnya sebabkan saya nak buat satu konten dekat satu kawasan, saya fikir kalau macam nak buat konten pakai phone je, rasa macam tak berbaloi. Sebab tempat tu mahal nak pergi, dan so rasa macam ruginya kalau buat video macam pakai kamera kecil-kecil, pakai GoPro, pakai phone, rasa macam rugi. So kalau boleh saya nak buat the best lah yang orang Malaysia nak tengok nanti. So sebab tu saya usaha untuk bawa barang berat-berat, usaha untuk shoot konten walaupun susah, tapi saya cuba juga. Sebenarnya saya dengan kawan saya, partner saya Adi. So saya dengan dia lah, kalau macam saya tak larat saya pas kat dia. So dua-dua ni kalau orang kata kalau Fikri punya effort, kita pun kena hargai juga effort partner dia, Adi. Sama-sama bawa barang berat-berat, naik atas untuk mendapatkan view untuk tatapan semua penonton. Beg saya tu berat je, kalau nak airport 15 kilo berat. Betul. Beg kamera tu. So macam pergi ulang-alik, pergi airport, so macam berat lah sebenarnya. Tapi zaman sekarang kan handphone smartphone kan pun dah orang kata macam dah lagi better daripada kamera. Betul. Tapi Fikri masih lagi nak menggunakan kamera Sony kamera mirrorless kan. Untuk shoot content tu. Kan kenapa tak gunakan smartphone? Feel dia rasanya bila shoot pakai phone, dia rasa macam mainan je rasa dia, macam tak feel. Oh, yeah. Lepas tu dia punya cinematic tu dia kena letak ND filter untuk dapat motion blur tu. So macam sebab saya sebenarnya bidang dalam background video, dalam latar belakang saya memang saya buat video, dah belajar 10 tahun dalam filmmaking. Bila saya nak start pakai phone, dia rasa macam macam tu. Sebab saya dah ada equipment, tapi saya tak bawa equipment tu, saya cuba bawa benda baru. So macam tapi ada setengah lah, ada setengah tempat yang saya pakai phone, tempat yang tak boleh bawa kamera berat-berat. Bercakap pasal awak study kan, semua nak tahu awak punya background pendidikan. Sebenarnya masa saya buat video dah lama. Sebenarnya zaman SPM lagi, sebelum SPM saya dah buat video. Saya buat masuk pertandingan ni kan kat sekolah. So adalah yang menang beberapa. Tapi lepas je habis SPM, saya masuk account dulu. Saya study account. Tapi saya rasa macam saya nak buat video. Saya rasa saya okey dalam bidang video. Macam cita-cita saya zaman dulu nak jadi director lah sebenarnya. Film director. So saya minta kat ayah saya untuk masuk bahagian filem. Mula dia orang tak setuju. Memang dia orang cakap bahagian masa tu mentaliti dia orang bahagian filem ni macam tak boleh cari duit, tak ada masa depan. Dia cakap macam tu. Lama-lama saya cuba yakinkan dia orang yang tu minat saya mungkin boleh buat benda ni, boleh pergi jauh. Dia bagi saya masuk masa tu diploma dekat UiTM. Saya ambil puncak perdana Vita, filem theatre animation, saya ambil filem screen. So habis diploma saya sambung degree dekat MMU dekat Johor. Masa tu Cinematic Arts dekat Johor. So saya sambung, masa tu saya macam lagi serius lah. Saya belajar macam mana nak manage company, manage production. So lepas habis diploma dan degree, saya masuk advertising agency Leo Burnett. Sebagai?
sebagai creative content, junior content director dekat situ. Sampailah setahun, dekat setahun lebih, saya rasa saya macam jiwa saya tak kena. Sebab saya nak keluar syuting, tapi end up saya buat paperwork, buat faham. ni dekat dalam agensi tu. Saya keluar buat production sendiri. Buat production sendiri daripada 2020 macam tu, pak COVID. So sebabkan COVID itulah sebenarnya saya balik kampung. Masa tu saya tengah deal dengan adiktif ni lah sebenarnya. Saya ada satu job dengan adiktif. Saya balik kampung, macam tak boleh buat apa sebenarnya. Memang tak ada buat apa langsung, memang dah lose hope. Tiba-tiba masa tu saya tengok adik saya tengah main game. Dia main game, saya tanya, buat apa? Main game ni tak keluar. Dia cakap sebenarnya dia buat duit dengan game ni. Okay. So macam mana? Dia cakap dia buat streaming YouTube. So saya fikir-fikir, sebenarnya saya ingat balik, daripada zaman study dulu lagi saya suka travel. Saya ikut travel. Dapat je macam cuti SEM, saya akan travel, pergi Indonesia, pergi Bangkok macam tu. Why not kalau saya try buat video travel? Masa tu saya tengok jugalah, macam saya banyak research pasal apa ni? Digital nomad. First buka je domestic tourism tu, masa tu diumumkan, saya terus call kawan saya daripada Perlis, datang naik bas ke Pantai Timur. Dia tak pernah jalan-jalan Pantai Timur, saya nak bawa dia jalan-jalan Pantai Timur. Kebetulan video first yang naik, video Kelantan. Dalam masa beberapa minggu je, video tu dapat million views. So saya try lagi upload video yang sekian-sekiannya, orang dapat sambutan. Maknanya orang suka tengok video tu. Okey Fikri, untuk hari ni yang saya tengok awak punya channel sekarang ni 252,000 subscriber, 69 video. Video yang paling banyak, yang paling tinggi view yang Kundasang kena scam, 2.1 million view. Ada orang minta saya tanya, yang kena scam tu betul-betul kena scam ke ataupun itu sekadar konten je? Itu betul-betul kena scam. Tu kita orang first time nak travel ke Sabah, first time nak keluar daripada Semenanjung ni masa tu. Kita orang dah book Kinabalu dah lama, dah setahun dah. Setahun sebelum tu, macam nak juga sampai Kinabalu sebelum keluar negara-negara lain kan. So adalah jumpa seorang kontak ni. Dia malim gunung. Memang orang yang bawa panjat gunung lah. Selama setahun tu dia update. Setiap bulan macam kita tanya, dia balas balik semua. So macam tak ada ni langsung. Tak ada rasa macam dia scam langsung. Dia cakap dia dah ada kat sana, jumpa kat sini malam ni. Cakap itu. So kita orang excited sampailah hari sebelum naik tu. Call dia kat mana, dia tak angkat. Sampai tengah malam cuba call, tak angkat lagi. And then dia call balik, dia cakap dia kat Semenanjung. Dia sekarang kat Semenanjung. So tak ada slot. Kita sebenarnya rugi dengan dia sikit je sebenarnya. Tak banyak pun, dalam 2,000 macam tu je. Tapi kita rugi dengan sponsor. Tapi bagus juga lepas saya upload video tu, semua orang tahu macam mana nak pergi Gunung Kinabalu. Even media house yang ada dekat Malaysia ni lah, yang buat konten pasal travel, sedangkan itu daripada media house, tapi dia punya hasil dia bagi saya macam kebanyakannya sekadar buat. Saya pernah juga shoot dengan beberapa media house sebelum ni pasal travel ni. Apa yang saya nampak, kekuatan kita buat dekat YouTube dengan kekuatan media house untuk buat kat TV apa semua, dia masalah apa ni, dia duit sebenarnya. Dia duit. Sebab kalau kita buat media house macam media house buat, dia nak keuntungan sebenarnya. Beza kita dengan buat kat YouTube ni, saya tak rasa media house tu macam teruk, tapi apa yang membezakan, kita buat tak mengharapkan duit daripada ni. Dia macam, sebab tu saya rasa macam bila buat kat video kat YouTube, dia rasa macam lebih kepada passion. Okey Fik, ini soalan daripada producer kita lah. Okey, tempat ataupun negara mana yang Fik nak sangat pergi yang tak dapat pergi lagi? Tak dapat pergi lagi. Okey. Saya daripada dulu lagi saya ada macam saya ada hajat lah sebelum umur saya 30, saya nak cover 7 Wonders of the World. InsyaAllah lepas ni dalam tahun depan ke mungkin kita akan tapau semua terus. Budaya dari negara mana yang Fik suka lah, negara yang pernah pergi, yang Fik rasa macam bestnya budaya tempat tu? Okay, sebenarnya dalam 2-3 bulan lepas saya baru balik daripada Japan sebenarnya. Tapi saya pergi Japan, saya tak pergi dekat tengah-tengah bandar. Tokyo saya lalu, tapi saya terus ke Akita sebenarnya. Kat Akita, dekat area Jepun tu, dia sebenarnya kampung yang usahakan ladang. So saya duduk sana dalam 2 minggu, saya dapat tengok culture dia memang lain sangat dengan kita. Contohnya, saya pergi camping dekat situ. Tandas dalam hutan, saya tengok bersih, ya Allah. Tak tahu nak cakap macam mana. Kita boleh tidur dalam tu. Macam bersih dia. Lagi satu, dia punya hormat dia lagi
kalah kita yang Islam ni. Saya lalu tu tepi jalan tengok makcik lalu confirm dia tegur konnichiwa walaupun tak faham sepatah haram kan. Tapi dia punya lain lah. Tu lah saya macam tertarik lah dengan dia punya culture, dia punya adat. Ni saya nak puji lagi sekali lah. Pasal video terbaru yang pergi umrah. 2 video pergi Mekah dan Madinah. Bila Fikri pergi sana, saya cakap dengan kawan-kawan saya, kalaulah saya ni nak pergi umrah, antara rujukan saya awak punya video. Info yang awak buat, info yang awak bagi tu dengan yang shot awak bagi tu, kita rasa macam kita lebih senang faham. Tapi sebenarnya plan asal dia lain sebenarnya. Plan asal dia, saya macam ada banyak plan nak pergi panjat gunung-gunung, bukit Gua Hira apa semua kat sana. Tapi saya tak dapat buat tu sebab saya demam. Saya demam dalam 4 hari masa dekat Mekah tu. Dekat sana 2 minggu. Kat sana 2 minggu. Tolak 4 hari, tinggal 4 hari. So macam dekat Mekah tu 5 hari. Tapi saya demam 4 hari. So kalau tengok semua yang dekat tawaf apa semua tu sebenarnya masa nak balik lah sebenarnya. Bila video Mekah Madinah keluar, yang masa awak pusing tawaf kan, kan ada macam netizen kata macam dia ni pergi umrah ni fokuslah umrah, sibuk nak buat video kan. Adalah sebelum ni ada juga orang cakap macam tu kan. Tapi nasib baiklah awak cakap siap-siap kan yang awak dah settle buat tu baru buat video kan. Apa awak punya pendapat lah pasal orang pergi umrah record video? Kadang ada orang buat ni untuk kenangan dia sendiri, tapi bila terlalu banyak sangat post dekat Facebook, dia dah lain pula pandangan orang tu. Betul. Saya pernah tengok satu TikTok video ni, dia berjoget depan Kaabah tu, depan apa? Dia berjoget TikTok dalam tu. Saya Faham tahu tengok. Itu ni melampau lah. Tu cakap kalau macam influencer ni macam dia nak bawa orang untuk pergi sana, dia ada 2 jenis. Satu yang bodoh, satu yang berilmu. Saya panggil yang bodoh lah. Kalau yang bodoh ni jenis tak ada konten langsung. Dia macam just nak tunjuk dia pergi umrah, nak tunjuk yang ni Kaabah. Dia tak tahu apa benda pasal tu. Tak best lah. Saya tengok pun rasa macam, kau nak pergi umrah buat apa sebenarnya. Tapi saya disuruh untuk company umrah tu, KRX Travel, disuruh untuk saya buat konten. So saya terpaksa, saya kena buat konten lah. Tugas saya datang situ untuk buat konten. Untuk video awak kan, video saya ambil daripada video Hadnyai tu lah. Permulaan tu kira permulaan lah kan. Permulaan video awak pergi solo travel. Bila awak tengok balik video lama awak tu, apa yang rasa macam kurang, yang rasa macam, asal aku dulu macam ni, ada tak? Sejujurnya, saya rasa fun tengok video lama. Sebab saya rasa macam masa tu buat video tak ada stres. Sebab sekarang sejujurnya saya macam dah ada klien apa semua kan dalam video saya. So, saya tengok balik video lama, bestnya masa ni pergi tak ada klien langsung, kita boleh buat apa saja, boleh duduk sana lepak lama-lama. So macam best lah. Sekarang dia best juga, tapi rasa ada batasan lah, ada batasan. Saya kena kejar deadline. Tu yang macam antara benda yang saya rasa bestnya. Dulu tak ada deadline, saya boleh ikut suka kan. Sekarang dah ada deadline. Sejujurnya macam tu lah perasaan saya. Tapi bila dah ada deadline ni, bermakna awak dah ada income. Income kan, dah dapat income. Beza dia. Benda yang semua orang yang main YouTube ni nak lah semuanya benda tu. Kan? Bawa semua tengok yang YouTuber ni masyuk. So bila awak kata dah kena ada deadline, so bermakna awak dah ada sponsor, dah ada income. So bila awak kata awak dah stres benda tu, awak tak rasa ke yang awak dah jadi macam nak kena kejar deadline tu berbaloi dengan apa yang awak buat? Sebab awak buat, awak kena kejar deadline, tapi hasilnya awak nampak lah hasil dia. Saya pernah agak sebenarnya, pernah macam compare dulu punya YouTube dengan sekarang punya YouTube. Tapi saya fikir-fikir balik, saya rasa macam saya stres, saya susah sekarang. Setiap orang kerja ada stres dia. Saya tengok kawan saya, beberapa kenalan saya, kadang dia stres benda lain. Dia stres sebab dia kejar sale hari ni tak dapat macam tu. So macam saya fikir balik, sebenarnya saya bersyukur sebenarnya walaupun saya stres, tapi saya still buat benda yang saya minat. Saya dapat travel, saya dapat buat duit. Macam orang cakap dream job sebenarnya. Tapi kenapa saya nak stres benda-benda macam ni? Tapi saya counter balik, saya buat. Sebab tu dah kalau tengok video saya tak upload dalam setiap minggu macam tu, dalam 2 minggu sekali kan. So macam saya try balancekan balik live saya. Saya kebetulan baru kahwin sekarang. Saya nak kena balancekan balik live, family dengan kerja supaya saya tak burn out. Betul. Sebab kalau tengok sekarang banyak YouTuber tengah burn out kan. Lately memang tengah banyak, memang tak nak buat konten dah macam tu. Tapi saya setakat ni saya okey, saya tak burn out lagi sebab saya tak macam selalu sangat buat video. Dulu pernah nak mencari staff editor kan? Dapat? Dapat, tapi tahan 3 bulan je. Tahan 3 bulan je. Sebab buat YouTube ni memang tak semudah yang disangka.
buat video YouTube ni edit tu panjang. Duration dia dalam 40 minit, 45 minit. Macam orang kebanyakan orang dia ingat macam buat YouTube ni senang, balik tu edit dalam macam video TikTok apa semua. Sebenarnya tak, sebenarnya edit YouTube ni cabaran dia lain lah. Macam saya, editor saya pun burn out benda tu. So sekarang saya edit balik lah sendiri. Ya. Sendiri walaupun agak susah tapi slow lah. Dia ialah nak mencari idea, nak masuk lagu, muzik. Betul. Kan? Semua orang boleh buat video lawa sekarang. Tapi tak semua orang boleh buat story yang Betul. story tu sampai. Story, betul. Story is king orang cakap. Yes. Kita nak tengok dia punya story dia. Pandai susun story, cantik lah video tu. Video mana yang paling best lah bagi awak? Dan video mana yang awak rasa macam tak best lah? Personally saya rasa yang paling saya rasa enjoy lah. Saya edit, saya tengok balik, saya rasa best video Pulau Tioman. Oh ya? Video Pulau Tioman tak tahu kenapa tapi saya tengok balik saya rasa enjoy, bestnya kalau dapat patah balik masa macam tu. Okay, saya rasa video yang biasa-biasa je sebenarnya kalau macam video review barang. Video review barang macam Yelah sebab kita review kan. sebab kita review. Faham So macam excitement tu kurang sikit lah bagi saya. Apa Fikri punya next planning, apa dia punya target, impian untuk masa hadapan? Okay. Untuk selamanya pegang gimbal tu, Betul, tak tahu kan, larat ke tak kan. Okay. So mungkin ada target dalam dunia YouTube ni. So untuk masa terdekat dalam setahun dua ni mungkin saya still buat YouTube lagi tapi kemungkinan saya akan keluar negara untuk cover Seven Wonders tu ada planning. Lepas tu untuk masa akan datang kemungkinan saya ada cita-cita untuk buat backpacker punya homestay sebenarnya. Backpacker punya villa macam tu. So macam satu villa untuk semua backpacker duduk kat situ. Kat mana nak buat? Saya tengah fikir macam Cameron. Kat Cameron sebab Cameron saya rasa best. Saya suka pergi Cameron tapi tak ada tempat yang saya rasa betul-betul best. And then sekarang mungkin masa terdekat saya akan collab dengan kawan saya untuk buat dia punya business lah. Sebelum kita menutup kita punya sesi interview episod 3 ni, soalan last yang mungkin semua orang nak tahu lah. Okay, berapa income yang paling banyak dapat dalam satu bulan tu selama 3 tahun ni? Dia kalau buat YouTube ni best sebab dia macam income dia bukan daripada satu source je. Bukan daripada Google je. Daripada Google sendiri saya pernah dapat dalam almost 20k daripada Google sahaja. And then tak termasuk dengan daripada klien lagi. 20k? Oh, 20k, 20,000. Itu yang paling tinggi pernah dapat dalam tapi dia tak sama. Kalau Yelah, macam tak sama. Kalau Tapi- macam bulan ni dia kurang upload, dia rendah sikit lah. Tapi yang bestnya YouTube ni passive income lah. Walaupun kita tak upload 3 bulan, 4 bulan kan. Selagi orang tengok video tu, selagi tu akan ada dapat income lah. 20,000. Mana tak semua orang nak main YouTube? Sampai boleh beli rumah, beli kereta. Weh, seronok lah kita tengok anak muda berjaya macam ni. Kalau macam nak tengok dalam satu video pula, satu video dalam sebulan tu kalau termasuk dengan apa ni? Sponsor daripada klien mungkin dalam 50,000 boleh dapat. Sebab kalau shoot dengan klien-klien lah. Itu sebenarnya best kalau ambil klien ni. Tapi kena pandai susun lah. Okey Fikri, kata-kata terakhir lah untuk semua penonton siapa-siapa dan juga kepada semua penonton Fikri Zamri. Okay. Bagi saya kalau orang yang nak start buat YouTube ni kena ingat YouTube macam influencer apa semua ni dia ada dua side. Satu macam good YouTuber, satu bad YouTuber. Saya rasa kalau bad content creator ni dia buat video yang tak ada manfaat langsung untuk orang. Buat video pasal prank, cinta-cinta apa semua yang mengarut yang tak ada manfaat langsung. So macam mak ayah tengok budak tu buat video tu, mak ayah tak bagi anak dia tengok. Saya rasa tu jangan jadi YouTuber yang macam tu. Tapi kalau boleh try jadi YouTuber yang bagi manfaat kat orang, bagi education kat orang. Dalam dunia YouTube ni pun kita ingat kalau kita buat baik kat orang apa ni, Allah akan balas kita balik. Contoh dalam saya sendiri, saya tolong pekedai-pekedai yang terjejas masa PKP dulu, tolong naikkan dia balik. So saya dapat balik. Walaupun tak dapat duit ke apa, tapi saya rasa Allah akan permudahkan kita, saya rasa. Oh, okey, Macam tu. faham. So jangan berkira dengan orang, jadi good content creator. Alright Fikri. Okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama siapa-siapa. Terima kasih jemput saya. Okey. So semoga apa yang Fikri share pada kita ni
bermanfaat lah untuk semua dan jadikan inspirasi untuk anak-anak muda ke orang-orang yang dah tak muda ke. Okay, thank you Fikri. Semoga berjaya awak dan juga Adi. Okay, semoga berjaya juga. Teruskan buat YouTube, jangan kalah. Okay, alright, thank you semua. Bye. Assalamualaikum.